Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita dalam video kali ini membincangkan latihan formatif 4.4 Fizik tingkatan 4. Terlihat soalan yang pertama. Nyatakan kuantiti fizik yang malar dalam hukum Boyle, hukum Charles dan hukum Gay-Lusses. Bagi kuantiti fizik yang akan dimalarkan untuk hukum gas ialah jisim gas. Bermaksud untuk semua hukum gas, sama ada hukum Boyle, hukum Charles ataupun hukum Gay-Lusses tadi ini, jisim gas adalah dimalarkan. Jadi apakah kuantiti fizik yang akan dimalarkan untuk hukum Boyle? Untuk hukum Boyle, pasti yang pertama yang akan dimalarkan ialah jisim gas. Dan kita perhatikan di sini untuk hukum Boyle, iaitu hubungan di antara P dan V. Ianya adalah berkadar songsang. Dan ada lagi satu pemberi ubah di bawah T di sini, iaitu suhu. Suhu ni akan dimalarkan. Untuk hukum gas yang kedua, iaitu hukum Charles, kuantiti fizik yang akan dimalarkan yang pertama ialah jisim. Dan hukum Charles ialah hubungan di antara V dan juga T. Ianya adalah berkadar terus. Di mana T ini mesti dalam Kelvin. V dan T. So, yang tidak terlibat di sini, lihat perhatikan, mana dia P ini perlu dimalarkan. P ini ialah tekanan. Hukum gas yang ketiga ialah hukum Gay-Lusses. Sama juga jisim gas dimalarkan dan ada lagi satu, iaitu hubungan untuk Gay-Lusses tadi ini adalah P dan juga T, tekanan dan juga suhu dalam Kelvin. Maka yang tak terlibat di sini, yang perlu dimalarkan adalah isi padu. Mana sepanjang nak melihat hubungan di antara P dan T, isi padu bagi gas tadi ini perlulah dimalarkan. Lihat soalan yang seterusnya. Sebuah picagari mengandungi 50 cm padu udara pada tekanan 110 kilopascal. Hujung picagari ditutup dan ombaknya ditolak dengan perlahan-lahan sehingga isi padu udara menjadi 20 cm padu. Berapakah tekanan udara termampat di dalam picagari tersebut? Kita lihat terlebih dahulu apakah maklumat yang diberi. Kita akan menggunakan persamaan-persamaan yang akan melibatkan P dan juga V. Kita lihat di sini diberikan V, V1, P1 dan juga V2. Bermaksud yang nak dicari ialah P, P2. Yang perlu dicari ialah P2. So, ini melibatkan hukum Boyle. Jadi, kita menggunakan rumus hukum Boyle, iaitu P1, V1 sama dengan P2, V2. Hanya perlu ganti masuk sahaja maklumat yang diberi. Tapi pastikan unitnya adalah sama. Isi padu, sentimeter padu. Yang ini juga adalah dalam sentimeter padu. Dan kamu akan perolehi jawapannya adalah bersamaan dengan 275 kilopascal. Lihat soalan yang kedua, soalan yang ketiga. Satu gelembung udara yang terperangkap di bawah sehelai daun
mempunyai isi padu 1.60 cm padu pada suhu 38 darjah Celsius. Hitungkan isi pada gelembung jika suhu air di dalam tasik turun kepada 26 darjah Celsius. Perhatikan apakah maklumat yang diberi. Isi padu B1, suhu. Suhu yang diberikan ini adalah dalam darjah Celsius. Jadi ingat, apabila melibatkan hukum gas, suhunya mestilah di dalam Kelvin untuk kita ganti masuk ke dalam persamaan. Dan lihat untuk isi padu gelembung, yang ini yang hendak dicari dan diberikan suhu akhirnya ialah 26 darjah Celsius. Juga di sini kita perlu tukar kepada Kelvin. Jadi 26 tambah 273. Jadi kamu akan dapatlah dalam Kelvin. Termasuk juga untuk T1 tadi ini. Juga perlu dalam Kelvin. Kita lihat hubungan di sini adalah hubungan di antara V dan T. So ini melibatkan hukum Charles. So kita gunakan rumus hukum Charles. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Tapi ingat di sini, cikgu ingatkan, supaya pastikan kamu tukar nilai bagi suhu adalah dalam darjah Celsius. Dan kamu akan perolehi jawapan akhirnya ialah 1.54 cm padu. Jangan lupa untuk tuliskan unitnya. Soalan yang keempat. Tekanan di dalam sebuah silinder gas ialah 175 kPa pada suhu 27 darjah Celsius. Haba daripada sebuah relau yang berhampiran menyebabkan tekanan gas bertambah kepada 300 kPa. Berapakah suhu gas di dalam silinder itu? Lihat apakah maklumat yang diberi. So, maklumat yang diberi ialah P1, tekanan, suhu. Okay. Jadi dia masih lagi dalam hukum gas. So, pastikan tukar dalam Kelvin. Dan kita tengok di sini untuk tekanan P2 ialah 300 kPa. Dan berapakah suhu? Maknanya kita perlu cari T2. So, ini melibatkan hubungan di antara P dan juga T. Itu yang melibatkan rumus bagi G proses. Jadi, tulis rumus. Jadi, hanya perlu ganti masuk nilai sahaja. Dan dapatkan untuk T2, iaitu bersamaan dengan 514.3 Kelvin. Terlihat soalan yang kelima. Rajah 4.35 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji hubungan antara tekanan dengan suhu bagi udara di dalam sebuah kelalang dasar bulat. Kan? Kenal pasti 4 aspek pada radas yang boleh menjejaskan kejituan keputusan eksperimen ini. Dan kita tengok 4 aspek tadi. Dia minta 4 aspek, kita perhatikan 4 aspek lah. Yang boleh menjejaskan kejituan keputusan. Mana data yang kita dapat ini, kemungkinan datanya adalah data yang tidak baik lah. Nak menunjukkan hubungan. Tengok di sini hubungan di antara apa? Hubungan di antara, tengok, ini adalah Bourdon gauge, maknanya dia ukur tekanan, dan di dalam ni adalah ada gas, dan kita menggunakan termometer untuk mengukur suhu. So ini melibatkan satu eksperimen, maknanya ukur suhu dan juga tekanan. So ini adalah berkaitan dengan eksperimen Gay-Lussac. Kita lihat yang aspek yang pertama. Perhatikan termometer, kedudukan termometer terlalu tinggi.
patutnya masuk ke dalam di bahagian tengah, tidak di dasar, di bahagian tengah. So dia tidak mengukur suhu air yang dipanaskan. Sebab di bahagian atas ni dia ada ais. Yang seterusnya, perhatikan tiada pengacau. Sepatutnya ada pengacau di sini supaya suhu tadi ini, suhu air yang ada adalah dalam keadaan serakam. Yang ketiga ialah kelalang tidak direndam sepenuhnya ke dalam air dan perlu direndam sehinggalah ke leher bagi kelalang tersebut. Jadi udara di dalam kelalang tidak dipanaskan dengan serakam. Yang keempat, di segi tiub getah yang digunakan terlalu panjang. Jadi udara di dalam tiub tidak dipanaskan seperti udara di dalam kelalang. Jadi kita dah kenal pasti aspek tadi ini yang menyebabkan data yang kita peroleh tidak jitu. Kita cadangkan pengubahsuaian yang perlu dilakukan untuk membaiki kelemahan. So, kita membaiki kelemahan yang dikenal pasti. So, kita cadangkan pengubahsuaian. So, yang pertama, termometer diturunkan sehingga berbunyinya di bahagian tengah bikar dan tidak bersentuhan dengan dinding bikar. Yang kedua, kita masukkan pengacau. Kacau air secara berterusan supaya suhu air adalah serakam. Yang ketiga, kelalang direndam sepenuhnya ke dalam air supaya haba dapat diserap oleh udara di dalam kelalang dari semua arah. Dan yang keempat, guna tiub getah pendek. Tiub getah tadi ni kita kena kerat bagi dia pendek. Jadi bila dia pendek ni sudah pastilah tolak bodong gauge tadi ini dia akan tergantung. Maka kita perlulah lapik dengan satu blok, gunalah blok kayu ke blok apakah untuk supaya ianya berada dalam keadaan seimbang. Jadi guna tiub getah pendek, letakkan tolak tekanan di atas bongkah kayu berhampiran dengan bikar. Sekian, Assalamualaikum. Jumpa lagi di latihan formatif 5.1.